Okay. Bena perang adalah ancaman terbesar yang menjejaskan hasil padi pada peringkat pembiakan dan matang tanaman padi. Bena perang tak terkawal. Hari ini saya dah bubuh banyak kali dah. Bubuh racun. Tapi masih lagi ada. Inilah serangan bom. Benda perang. Kalau macam ni punya hasil kuranglah. Kos untuk saya pada musim ini meningkat agak ketara untuk membeli racun dan juga untuk kos upah hasil yang jatuh agak ketara jugalah. Hello everyone, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Syngenta Tech Talk dan menyertai webinar kami untuk hari ini. Nama saya Najia, saya selaku host anda untuk Tech Talk hari ini. Baik, hari ini kita akan bercakap mengenai serangan bena perang. Baik, jika anda ada mempunyai sebarang soalan semasa pembincangan ini, sila typekan di ruang komen di bawah. Kami akan membalas komen atau pertanyaan anda secepat mungkin. Jangan lupa like dan share sesi ini di Facebook anda. Sebelum kita mula, saya ingin memperkenalkan penyampai speaker atau panel kita untuk topik hari ini iaitu Encik Fahmi dan Encik Badrul selaku wakil jualan kami di wilayah utara. Untuk makluman tuan-puan ya, Encik Fahmi dan Encik Badrul ni sudah bersama Syngenta lebih kurang 10 tahun dan mereka mempunyai pengalaman yang luas di lapangan terutama di kawasan tanaman sawah padi. Kami berharap agar perkongsian, maklumat dan penerangan pada hari ini dapat membantu tuan-puan untuk mengelakkan serangan bena perang. Baik, dengan tidak membuang masa, saya ingin mempersilakan Encik Fahmi untuk memulakan pembentangan anda. Silakan, Encik Fahmi. Okey, baik. Terima kasih Puan Najia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua, jadi sebelum itu saya kenalkan nama saya dan nama saya Muhammad Nur Fahmi bin Rozali. Saya yang wakil Syngenta yang bertugas di wilayah utara. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita sama-sama kita berkongsi topik pada hari ini. Jadi tajuk utama kita pada hari ini adalah tentang bena perang. Jadi kita akan merangkumi 3 topik pada ini, iaitu pertama, kita akan kenali apa itu bena perang. Yang kedua, waktu serangan bena perang. Dan yang ketiga, pengurusan kawalan bena perang. Jadi sama-sama kita tengoklah, kita akan pergi satu persatu lah topik-topik ini. Okey. Okey. Soalan saya pada tuan-tuan semualah. Jadi petak ataupun sawah ataupun bendang tuan-tuan lah orang utara cakap lah kan. Okey, jadi sudah kunci bena perang untuk di petak tuan-tuan? Okey. Okey, jadi seterusnya. Okey, baik. Macam saya beritahu tadi, tak kenal maka tak cinta. Jadi, jom kita kenal apa itu jenis-jenis bena perang yang ada di dalam petak ataupun sawah kita. Jadi sebenarnya bena perang ini terbagi kepada 3. Tadi kita fokus pada ini adalah bena perang yang menyerang tanaman padi. Jadi nama dia adalah brown plant hopper ataupun BPH. Jadi dia punya nama saintifik dia adalah Nila parvata lugens. Okey, iaitu bena perang lah. Okey. Dan apa yang penting tentang bena perang ini? Kita perlu tahu bena perang di dalam tanaman pokok padi, kitaran dia ataupun cycle ataupun dia punya umur dia. Umur dia ni dikira lebih kurang 23 ke 32 hari. Dan dia punya generasi ni dia boleh jadi 4 hingga 8 generasi dalam masa 1 tahun. Dan perumah dia of course adalah padi. Dan apa virus yang dibawa? Jadi ada 2 jenis virus yang dibawa oleh bena perang, iaitu RGSV, singkatannya di bawah itu, dan RRSV. Ini adalah virus yang dibawa oleh bena perang. Okey. Baik.
Jadi kita pergi kepada kitaran hidup benar perang ini. Maknanya dia punya cycle of life dia lah ya. Okey. Jadi bermula daripada peringkat dewasa, dia akan pergi ke peringkat telur. Nimfa ada insta 1, 2, 3, 4 hingga 5 dan akan menjadi dewasa balik dan dia akan bertelur pula semula. Okey. Jadi macam mana kita nak kenal benar perang dewasa? Okey. Benar perang dewasa dia ada dua. Okey, yang pertama yang ada kepak ataupun bersayap panjang. Yang kedua adalah yang bersayap pendek. Okey. Okey. Jadi benar perang ni kita istilah dia kahwinlah. Sebaik saja dia menjadi dewasa ataupun dia kita panggil dia mengawan lah. Jadi dia akan hasilkan telur dan kalau kata kita tengok benar perang ni sebenarnya dia ada dua nama dia, iaitu ialah Microptera dengan Brachyptera, ya. Dan benar perang ni juga kalau kata kita tengok Microptera ni kan, dia sebenarnya biasanya dia adalah lebih kepada jantan. Dan apa tugas yang jantan ni? Okey, tugas yang jantan ni biasanya dia lebih hijrah. Dia akan cuba untuk buat koloni baru di tempat yang baru. Ini tugas dia sebagai benar perang jantan. Okey. Okey. Jadi tugas fokus untuk yang benar perang dewasa ni dia lebih kepada untuk menyebarkan populasi dia. Dia tersebar lebih jauh. Dia cuba untuk menyambung dia punya generasi dia lah. Itulah tugas utama benar perang yang dewasa ni. Dan dalam masa yang sama dia akan cuba untuk sebarkan dia punya populasi ni dengan cara bertelur lah. Dia akan bertelur, dia akan membiak lagi untuk tingkatkan dia punya generasi. Dan dia mengambil masa dalam satu hari itu saja. Dalam satu kelompok tu, dia boleh menyebarkan lebih kurang dalam 150 biji dan seterusnya kalau kata dia berpindah kepada kelompok-kelompok lain, dia boleh mencapai 2 hingga 12 kelompok dan jumlah telur dia tu boleh mencapai 100 hingga 500 biji dalam satu masa. Okey. Lepas tu pula telur yang dia hasilkan ni akan masuk ke dalam pelepah-pelepah daun pokok padi tu. Di situlah berlakunya bila kita selak pokok padi tu kita akan nampak atau telur benar perang tu ada di situ. Okey. Okey. Jadi berapa lama telur benar perang ni akan menetas? Okey, telur benar perang ini dia akan menetas dalam tempoh masa 7 hingga 10 hari dia akan mula menetas. Okey. Jadi dia akan menjadi nimfa yang pertama ataupun insta yang pertama. Okey. Jadi di sini bila kita tengok di sini kan yang kita paling takutkan adalah cuba bayangkan 100 hingga 500 biji dia menggandakan dia punya populasi tu. Yang ni yang sebenarnya kita takut, tapi inilah kebenaran dia. Benar perang ni mampu bertelur sehingga banyak macam tu. Ya. Okey. Apa tugas nimfa? Okey, nimfa ni kalau kata kita lihat adalah bahasa kita adalah anak lah. Anak benar perang yang buncit-buncit tu. Okey. Yang anak benar perang ni tugas dia adalah dia menghisap sep fluum ataupun dia menghisap makanan dalam batang pokok padi tu. Dia akan hisap sampai pokok padi tu kering. Dia akan melompat pindah ke batang-batang pokok padi lain untuk teruskan menghisap. Dia mencari makanan lah. Itu sifat serangga, dia akan cari makanan lah. Okay. Jadi alertlah di sini di mana nimfa ni dia ataupun anak benar perang ni dia sangat bahayalah yang sebenarnya kita perlu kawal. Jadi tonton dah cuba tengok dah, inilah kitaran benar perang ni. Inilah kitaran benar perang yang tuan-tuan perlu tahu, yang kita sedia maklum, inilah yang boleh menyebabkan serangan bom. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah dia punya waktu dia macam mana daripada nimfa pertama, kedua dia ambil masa nak membesar hingga 10 hingga 15 hari. Lepas tu dia akan bertukar kepada nimfa insta yang 4 hingga 5 peringkat dia. Jadi dia juga akan menjadi dewasa.
Jadi bila dia jadi dewasa, dia pula yang akan menyebarkan atau membiak untuk menambahkan populasi benar perang di kawasan-kawasan yang lain pula. Jadi inilah yang dikatakan kita dah kan, daripada dia sebar, dia gandakan dan akhir kali dia membinasakan tanaman padi kita. Baik, Cik Fahmi, membinasakan tanaman padi kita ya. Boom. Ya. Saya ada soalan. Benar perang mula ada dalam pokok padi seawal umur berapa hari sehingga menyebabkan bom? Oh, okey. Jadi saya rasa soalan yang ini agak menarik soalan ini sebab setengah petani dia cuba menjadi benar perang ni bila dah jadi bom. Okey, jadi sebenarnya kita boleh belajar daripada sini. Okey, biar saya terangkan satu-satu ya Puan Najia. Okey, sebenarnya benar perang ni kan dia ada di batang pokok padi seawal umur padi kita 14 hari. Maknanya dia mula berhijrah daripada satu kawasan kepada satu kawasan. Okey. Sejauh mana benar perang ni boleh berhijrah? Okey. Dalam kita punya rekod, benar perang ni boleh berhijrah sehingga kejauhan dia boleh pergi sampai 44 km ni Cik Najia. Jadi tuan-tuan, 44 km cuba bayangkan, dia bergantung pada kelajuan angin tu. Dia boleh pergi jauh. Kalau macam saya duduk di Alostar, tu saya benar perang tu boleh sampai di Perlis tu, 44 km tu. Yang itu yang kehebatan benar perang ni. Okey. Waktu bila benar perang ni mula ada? Okey. Generasi pertama benar perang ni, dia mula ada seawal umur padi, lebih kurang dalam umur padi sebulan lah kita kata. Jadi padi sebulan ni maknanya generasi pertama dah mula bertapak dah di kawasan di Bendang tuan-tuan ni. Dia dah ada dah nah. Okey. Jadi tuan-tuan boleh nampaklah dia punya bilangan benar perang ni di dalam petak tu dia ada proses lebih kurang 10 ke 20 ekor benar perang untuk generasi pertama ni yang ada di kawasan petak kita. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan apa yang tindakan yang kami lakukan adalah yang kita nak petani sedia pantau di petak tuan-tuan. Masa umur padi sebulan tu kita cuba dah selak pokok padi tu ada tak benar perang. Naknya benar perang tu dah mula ada dah. Di peringkat awal tu kita panggil dia benar perang peringkat awal. Okey, jadi dia ada dah dalam masa sebulan tu. Tu pemantauan di benar sangat penting. Kita bukan hanya duduk di atas batas saja, tengok ke atas saja tak. Benar perang ni dia dekat bawah. Jadi kita kena selok pokok padi, tengok kat padu padi tuan-tuan tu. Baru kita nampak. Nah. Okay. Jadi generasi kedua benar perang. Okey, generasi kedua benar perang ni, yang ini populasi dia kita tengok. Generasi kedua ni dia mula ada sekitar padi kita 2 bulan ni dia dah mula ada dah. Maknanya sebelum padi terbit ni kan, jadi dia dah mula ada dah. Jadi kat sinilah di mana populasi benar perang tu jadi sangat banyak. Kita selok pokok padi tu memang dah nampak sangat-sangat dah. Benar perang tu. Jadi dah lebih kurang dalam umur padi sebulan sehinggalah padi 80 hari. Ini benar perang ni duk ada ni. Nah? Okey. Okey. Jadi di sini juga saya ada satu soalan ya. Bila waktu semburan paling sesuai untuk kawalan benar perang ni? Okay. Generasi keberapa? Yang ini penting. Yang ini sangat penting. Bila kawalan yang sesuai untuk kita kawal benar perang ni supaya dia tak maibak. Sebenarnya Najia dan tuan-tuan semua, benar perang ni kita boleh, yang penting kita kawal dia yang pertama semasa generasi pertama lebih kurang umur padi lebih kurang padi sebulan. Lepas tu kita kawal dia sebelum dia jadi generasi kedua tu kita mesti kena bunuh dia. Jadi generasi kedua ni soal umur padi lebih kurang dalam padi 2 bulan lah, 60 hari lah. Ini penting lah. Okey. Tapi ada setengah kata perlukah kita kawal benar perang peringkat awal ni masuk padi sebulan tu? Sebenarnya kalau kata dalam padi sebulan tu ada bahan ataupun racun yang kita boleh guna untuk membunuh benar perang peringkat awal. Bahan apa tu? Okey, kita boleh guna bahan TMX ataupun CYNT. Jadi dua bahan ni boleh membunuh benar perang peringkat awal. Okey, faham tak? Jadi untuk peringkat awal kita boleh guna cari bahan yang ini. Okey.
untuk peringkat yang kedua ataupun generasi yang kedua ni, kita kena guna bahan yang lebih kuat, yang lebih sesuai untuk betul-betul yang mampu mengawal benar perang daripada peringkat ibu, anak dan telur. Jadi kita boleh menggunakan bahan seumur 60 hari ni, kita boleh gunakan bahan seperti pymetrozine. Jadi pymetrozine ni untuk kawalan benar perang lah. Okey. Ada juga berpendapat, boleh tak kita guna benar perang ni masa padi dah tunduk ataupun masa padi dah selesai terbit kan? Okey, jadi kawalan yang kedua benar perang, tuan-tuan boleh juga guna semasa padi umur 80 hari menggunakan pymetrozine juga. Sebab kebaikan pymetrozine keluaran daripada Syngenta ni, dia mampu mengawal 3 generasi benar perang, iaitu ibu, anak dengan telur serentak boleh kawal. Okey. Itulah kehebatan racun ni lah. Okey, dia saya datang dah waktu bila lah benar perang, tuan-tuan kena ingat dah waktu bila benar perang ni mula menyerang. Okey. Okey. Hak ni dah. Hak ni yang saya tunggu-tunggu nak beritahu tuan-tuan ni. Tuan-tuan tahu tak? Kalau kata tuan-tuan tak kawal peringkat benar perang ni kan, kalau tuan-tuan tak kawal ni kan, apa jadi? Sebenarnya dalam umur padi 60 hingga 80 hari, kita bukan saja suruh tuan-tuan kawan. Sebenarnya umur 60 hingga 80 hari ni, populasi benar perang dia boleh jadi sehingga 400 hingga 800 ekor dalam satu rumpun padi ataupun satu padu tu. Kita boleh jumpa tu 400 hingga 800 ekor. Dan kalau kata dah jumpa macam tu tuan-tuan, maknanya probability ataupun kemungkinan besar padi tuan-tuan akan menjadi serangan benar perang tahap ambang ataupun bahasa kita bom. Yang ni yang bom kita takut ni tuan-tuan. Jadi kalau dah kena serangan bom, nak kawal benar perang, nak boleh hasil yang tinggi ni amatlah kita kata tak duk harap sangatlah. Sebab bila dah kena bom ni memang kita tahu dah buah padi jadi ringan, buah padi tak masuk isi. Lepas tu padi tu akan jadi rebah, jadi dia akan terus meletup bom. Bom jadi bom, tuan-tuan. Jadi tu yang kita kok mana pun penting, tuan-tuan. Okey. Yang ni saya tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ini adalah serangan bom, serangan benar perang lah. Jadi tuan-tuan ini yang tahap ambang lah. Jadi hasil padi kita boleh kurang sehingga 60% hasil padi boleh kurang. Dan dalam pengamatan kami tuan-tuan, kalau kata dah kena bom saiz dia 1 kaki persegi, tuan-tuan dah hilang lebih kurang dalam hampir-hampir 1 tan hasil padi. Yang ni sangat kita takut lah. 1 tan hasil padi hilang tuan-tuan. Kalau kata dah kena bom ni, sebab tu penting tuan-tuan kenali benar perang ni bila dia mula datang. Macam mana nak kawal dia yang lebih berkesan. Jadi di sinilah yang perkongsian kita lah. Jadi saya sangat berharaplah tuan-tuan, kawalan benar perang ni tuan-tuan kawal lah sebelum jadi bom. Okey. Baik, terima kasih Encik Fahmi penerangan yang sangat menakutkan akan kesan serangan benar perang boom ni. Kehilangan 1 tan padi, banyak tu. Sedih saya melihat keadaan padi yang sebegini. Baik, mungkin Encik Badrul boleh terangkan atau komen bagaimana untuk mengurangkan kesan serangan benar perang dan langkah yang terbaik untuk mengawal benar perang ini. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Puan Najia. Jadi nama saya Badrul. Okey. Untuk bagaimana kita nak mengurangkan serangan benar perang dan langkah-langkah terbaik. Yang pertama adalah penggunaan racun. Kita perlu menggunakan racun yang berbentuk serapan. Dan bagaimanakah langkah terbaik untuk mengawal dia adalah pada ketika waktu dia 60 dan 80 hari. Dan racun yang tepat dan sesuai untuk kawalan benar perang. Hari ini kita dapat melihat serangan benar perang kadang-kadang terjadi dia berterusan. Maksudnya bila kita dah sembuh pun masih lagi berlaku, itu adalah disebabkan penggunaan racun yang tak bertepatan. So di sini kita ada racun pymetrozine. Okey.
Dan faktor yang menyebabkan benar perang susah dikawal. Jadi yang pertama adalah faktor persekitaran, ya, yang bukan dalam kawalan kita. Ini dah kejadian alam. Yang pertama, faktor dia adalah suhu yang sesuai bagi benar perang adalah 30 darjah Celsius. Okey. Yang kedua adalah kelembapan dia, iaitu 70% hingga ke 90%. Dan kalau kita lihat sekarang ni dengan keadaan taburan hujan yang tinggi adalah paling sesuai ataupun waktu yang sesuai untuk benar perang akan merebak lebih cepat dan lebih orang kata lebih cepat dan nampak kesan dia lebih ketara lagi sebab keadaan suasana yang bersesuaian. Okey, faktor yang bagaimana itu faktor yang kita tidak boleh kawal. Dan bagaimana pula dengan faktor yang kita dapat kawal? Jadi faktor yang kita dapat kawal adalah kita perlu mengelakkan menggunakan racun yang membunuh sahabat ladang. Sahabat ladang ni apa dia sahabat ladang? Sahabat ladang yang kita sedia maklum macam laba-laba, kan? Jadi macam itu ladybird, kan? Jadi sahabat ladang ni sebenarnya membantu kita pada peringkat awal untuk mengurangkan populasi. Tapi bila kita menggunakan racun-racun berbentuk sentuhan seperti contohnya seperti racun 505, kan? Jadi penggunaan racun 505 ni dah selalu sangat digunakan. Jadi dia dan racun 505 ni dia akan membunuh semua, dia tidak memilih sasaran. Maksudnya semua dia akan bunuh. Termasuk mungkin kita nak mengawal benar perang, tapi dalam masa yang sama bila kita menggunakan racun-racun yang bersifat sentuhan ni, dia akan membunuh sekali dengan sahabat ladang. Okey, yang kedua. Jadi yang kedua kita kena mengurangkan kepadatan padi itu. Maksudnya macam mana kita nak kurangkan kepadatan padi itu? Okey, kebiasaannya petani akan menggunakan akan tabak benih lebih kurang 2 beg serelung. Jadi bila 2 beg serelung ni kita tengok dengan keadaan variety padi, ada setengah padi dia akan beranak lebih banyak lagi. Bila beranak dia jadi tahap beranak dia banyak, jadi dia akan mengurangkan ruang dan jadi petak kita akan bertambah padat. Jadi yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian sendiri adalah 1,5 beg untuk serelung. Bermaksud dalam 1 hektar kita cuma memerlukan lebih kurang 5.5 beg sahaja untuk 1 hektar. Tapi bila dengan penggunaan 2 beg serelung yang biasa digunakan, ini adalah penggunaan yang biasa kita gunakan. Jadi dia akan membantu untuk menjadi petak kita lebih padat lagi. Jadi bila petak kita lebih padat, jadi kita akan terdedah kepada serangan-serangan seperti benar perang dan juga penyakit padi. Okey. Okey, yang ketiga. Jadi penggunaan nitrogen yang berlebihan. Apa itu nitrogen? Yang kita faham nitrogen, mungkin ada orang tak faham. Okey, nitrogen itu adalah urea. Jadi penggunaan urea yang dari unsur nitrogen ni yang berlebihan, dia akan menyebabkan pokok padi lebih hijau dan dia akan menggalakkan serangga untuk datang. Jadi benar perang sangat meminati bila pokok padi kita ni nampak hijau. Okey, ratio yang biasa kita gunakan adalah 17:3:25. Jadi kalau sebaik-baiknya kita kita jangan menggunakan urea ketika padi berumur lebih kurang 60 ataupun 60 ke 80 hari lah, sebab itu adalah waktu-waktu yang di mana benar perang akan mula menyerang dan terutamanya pada umur 80 hari. Jadi pada 60 hari ini kita biasa sedia maklum tadi daripada penerangan Encik Fahmi kita, macam mana dia akan menggalakkan populasi dia. Okey, yang ketiga adalah kawalan kimia yang terlalu kerap. Okey, bila kita menggunakan kawalan kimia yang terlalu kerap ni, macam mana yang kata-kata guna kimia yang terlalu kerap ni? Bila menggunakan racun yang berbentuk sentuhan,
dia cuma berada dalam pokok padi kita cuma dalam 3 hari saja. Jadi kita akan, bila kita pergi tengok mati 3-4 hari selepas tu, seminggu selepas tu kita pergi tengok ada lagi, kita akan semok lagi. Lepas seminggu kita akan semok lagi. Jadi kita gunakan racun yang sama dan terlalu kerap. Jadi dia akan membentuk sistem imun kepada serangga itu sendiri. Dia akan menambahkan sistem imun sebab ada serangga-serangga yang terlepas daripada tu. Maksudnya ada serangga-serangga maksudnya yang terlepas daripada semburan tu, dan dia akan membentuk satu imun kepada diri dia untuk terhadap racun itu kembali. Okey. Okey. Tindakan permetrozin terhadap benar perang. Okey, yang pertama sekali dia akan merencatkan pengeluaran telur. Jadi bila benar perang ni dia mula menghisap pokok yang telah kita sembuh dengan permetrozin. Jadi dia akan merencatkan pengeluaran telur. Macam mana dia merencatkan pengeluaran telur? Yang kedua dia melumpuhkan. Ini adalah bersangkutan. Maksudnya setiap tindakan ni bersangkutan. Bila dia melumpuhkan kaki benar perang, jadi benar perang ni dia tak akan mampu untuk mengeluarkan telur. Maksudnya macam beranak lah. Kalau kaki lumpuh memang payahlah orang nak beranak, melainkan kita buat melalui pembedahan. Okey. Okey, yang ketiga dia akan merencatkan sistem penghisapan. Maksudnya mulut dia pun dah dikunci. Jadi bila mulutnya dah dikunci, jadi bila dah mulut dikunci, dia akan maksudnya dia tak akan buat kerosakan seterusnya. Dan ketiga-tiga perkara ni bila berlaku, jadi kita boleh membunuh daripada generasi pertama hingga ke generasi yang terakhir untuk kawalan benar perang. Okey. Okey, kesan kawalan penggunaan permetrozin. So yang pertama sekali dia akan berhenti menghisap. Mungkin tuan-tuan pada hari pertama tu tuan-tuan sembuh, tuan-tuan pergi tengok-tengok, tak mati lagi. Betul ke? Lagi dia kata bohong lah. Pasal apa yang tak mati? Dia sebab kebiasaannya petani kita bila kita sembuh racun dia nak tengok terus berlaku pengurangan serangga tu. Jadi pada hari pertama dia nak tengok kesan. Sebenarnya dia dah berhenti menghisap. Cuba kita tak nampak dia jatuh terus sebab kita cuma menggunakan permetrozin. Okey, yang kedua. Yang kedua, kaki dia lumpuh. Kalau tuan-tuan perhati tengok, kalau kita pergi dekat pokok padi itu sendiri dan kita jentiklah pokok padi itu, kan, tengok dia bergerak ke tak? Maksudnya dia tak bergerak dah. Kalau dia tak bergerak dia, maksudnya dia dah berada dalam keadaan lumpuh. Dan hari ketiga pula. Hari ketiga dia akan mati kebeluran sebab kita dah mengunci mulut dia. Bila kita dah kunci mulut dia, dia tak boleh makan. Bila tak boleh makan, lama kelamaan macam kita lah orang jahit mulut. Kita tak boleh makan dah, lama-lama kita pun habis-habis kita akan mati jugalah. Jadi pada hari ketiga. Jadi sebenarnya untuk keseluruhan ni, pada hari keempat tu baru kita boleh melihat kawalan sepenuhnya permetrozin ni. Ada setengah-setengah orang, dia sembuh yang pertama, dia rasa, awak tak ada kesan. Hari ketiga dia kata serang lagi. Ya, kalau berlaku serangan yang kuat, jadi kita perlu ada tambahan lagi lah. Jadi permetrozin ni dia perlu ditambah kawalan dia. Ini tak ada dalam sini, tapi tuan-tuan boleh cari, iaitu kawalan dia kita boleh campurkan dengan racun yang ber-AI lambda cyhalothrin dan juga tematoxam. Okey. Okey. Jadi benar perang ni dia akan berhenti. Jadi bila petak kita buat kawalan, kita akan tengok sendiri kesan dia, iaitu benar perang ni akan
tak menghisap. Jadi tiada kesan bom dan tiada serangan semula. Bila kita menggunakan racun yang berbentuk sentuhan, selalunya akan berlaku serangan semula. Jadi bila kita menggunakan racun yang serapan, sebab racun serapan kebiasaannya dia akan bertahan dalam pokok padi lebih kurang 14 hari. Dan prestasi dia akan menurun sehingga dia boleh mampu dalam pokok padi itu 20 hari. Tapi yang paling aktif adalah 14 hari yang pertama tu. Okey, yang ni kita boleh tengok sendiri benar perang, dan inilah racun dia iaitu pymetrozine dan tanda-tanda serangan. Jadi tanda-tanda serangan kita boleh tengok daripada pokok menjadi daun akan menjadi kuning kemerahan dan akhirnya dia akan kering, dan terdapat kesan tumpuk di kawasan serangan yang telah mati akibat diserang oleh benda perang. Jadi kita boleh tengok sendiri kalau dah tuan-tuan biasa dah dengan ni petak tuan-tuan, dan tuan-tuan rasanya sedia maklum dah bagaimana serangan benda perang. Jadi waktu mengawal benda perang yang paling baik sekali adalah ketika waktu padi itu sedang bunting. Dan sebenarnya benda perang ni kita akan tengok dia punya kesan ataupun kesan serangannya biasanya terjadi ketika padi mula menyusu. Jadi dia akan menghisap subsel tu. Jadi kenapa kita perlu buat kawalan pada peringkat bunting? Sebab kita perlu membunuh generasi yang kedua tadi sebelum dia berpindah kepada generasi yang ketiga. Sebab kalau generasi kedua pun kita tengok populasi dah tinggi, dan generasi ketiga dia akan bertambah menyebabkan kerosakan yang lebih teruk. Okey? Baik, terima kasih Encik Badrul atas penerangan yang ringkas tetapi padat ya. Baik, okey. Guna pymetrozine hari pertama berhenti menghisap, hari kedua kaki lumpuh, hari ketiga mati kebuluran. Itu yang telah Encik Badrul terangkan kepada kita untuk sesi kali ini. Baik, untuk meneruskan sesi webinar kita, untuk menghangatkan lagi sebelum kita menamatkan sesi webinar kita pada hari ini, saya ada beberapa soalan daripada para petani. Ya, ini soalan ini selalu ditanya oleh para petani kita ya, untuk Encik Fahmi dan Encik Badrul. Boleh ya? Okey, baik. Mungkin saya akan mulakan dengan Encik Fahmi ya. Saya akan bertanya dua soalan untuk kali ini. Okey. Kenapa? Pertama, kenapa Bena Perang selepas buat kawalan, Bena Perang masih ada? Bena Perang semakin banyak walaupun dah buat kawalan. Kenapa? Dan yang keduanya, berapa lama racun Bena Perang tahan dalam pokok padi selepas semburan? Okey, baik. Encik Fahmi. Okey. Soalan yang baik Najah. Jadi soalan ni sebenarnya kira soalan cepu muas lah. Banyak juga petani yang tanya kami kan, kenapa bila kita dah buat kawalan bena perang ni masih lagi ada bena perang ni, ataupun dia makin banyak lah kan. Okey, baik. Sebenarnya daripada segi pengamatan kami, kenapa bena perang ni kita kawal tapi dia masih banyak, sebab yang pertama yang telah disentuh oleh Cik Badrul tadi ni kan, bila kita menggunakan racun yang broad spectrum ataupun jenis yang kawalan yang meluas ni, dia dah tak kira dah. Dia dah tak kira apa yang melintas, semua mati. Terutama sahabat ladang. Tuan-tuan, saya beritahu sahabat ladang ni dia sangat penting lah. Sebab contoh, saya beritahu contoh sahabat ladang seperti laba-laba, ladybird, pepatung. Jadi serangga sahabat ladang ni dia akan bantu untuk mengawal populasi bena perang tu. Jadi dia sendiri yang akan makan telur bena perang tu, dia sendiri yang akan makan ibu atau anak bena perang tu dia akan makan. Jadi dia akan membantu untuk mengawal populasi. Tapi bila mereka ni tak ada, itu yang menyebabkan populasi, walaupun kita sembok racun tapi makin lama makin banyak. Sebab racun yang kita guna tu kurang bersesuaian lah. Jadi ini yang kita faktor yang kita perlu ambil bab lah, ambil berat lah. Dan lagi satu yang saya nampak amalan petani, setengah petani sekarang ni, dia suka menggunakan racun yang dia tahu kata petak dia tu kena serangan bena perang tiap-tiap musim. Jadi dia kawal terlalu awal. Contohlah bena perang tu tak mai lagi, dia dah kawal dah. Contoh ada setengah, saya tahu dah bena perang ni akan mai umur padi 50 hari, 60 hari.
Jadi umur 20 hari tu dia mula kawal dah. Jadi itu tak sesuai. Jadi apa yang saya beritahu sini, kawalan benar perang perlulah tepat pada waktu dia yang pertama, tepat pada waktu. Umur padi itu yang bersesuaian. Yang kedua, dia perlu tepat kepada jenis racun tu. Seperti yang diterangkan oleh Cik Badrul tadi kan, penggunaan racun pymetrozine ni, dia kalau kata kita tepat pada waktu, dia boleh kawal ibu anak dengan telok serentak. Dia akan luruh terus dalam ambil masa daripada 4 hari kita nampak dah kesan dia. Tapi kalau kata kita nak nampak kesan dia lebih cepat, boleh try campur pymetrozine ni dicampurkan dengan satu lagi jenis racun ataupun AI yang dia ada sifat lambda, campurkan dengan TMX. Jadi yang ini boleh mempercepatkan lagi kesan kawalan tu lah. Dan berapa lama racun ni boleh tahan dalam pokok padi? Okey. Racun ni kalau kata pymetrozine ni yang keluaran Syngenta ni yang bagus dia boleh berada dalam pokok padi selama 15 hingga 20 hari. Bergantung kepada cuaca. Jadi maknanya pymetrozine ni dia adalah salah satu racun yang bersifat serap. Dia duduk dalam batang dan daun pokok padi tu. Jadi untuk kawal populasi benar perang ni. Jadi itulah soalan yang saya berjawab. Puas hati kot Cik Najah. Boleh, terima kasih. Jawapan yang terang. Okey, mungkin untuk Encik Badrul ya. Bolehkah racun benar perang ini dicampur dengan racun atau vitamin lain? Okey, bagus soalan yang baik Puan Najia. Boleh, tidak ada masalah untuk kita mencampurkan dengan racun yang lain. Cuma kita perlu memilih racun-racun yang bertepatan. Kita kalau di belah utara ni dia kata jangan guna racun yang dah panas. Biasanya kalau padi dah mula terbit, kita tak menggalakkan penggunaan racun yang panas. Jadi untuk penerangan racun yang panas, tuan-tuan perlu dapatkan khidmat nasihat daripada wakil-wakil syarikat. Contoh daripada biasanya kalau dalam wilayah satu tu boleh cari saya. Dan kalau wilayah 2 boleh cari Cik Anwar, yang wilayah 3 Cik Fahmi dan wilayah keempat boleh cari Cik Basri. Jadi sebab kalau kita nak cerita racun-racun yang panas ni dia panjang cerita. Jadi kepada soalan tadi boleh dicampur. Kalau dengan racun-racun yang daripada JAMA yang daripada Syngenta ni tak ada masalah. Kita boleh campur racun tu. Tak ada dia tak akan mendatangkan kesan-kesan kemudaratan kepada pokok padi. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Encik Badrul. Jadi para petani boleh kontak atau hubungi wakil kami yang berdekatan dengan kawasan anda. Baik, ada satu lagi soalan. Soalan ni berbunyi, kaedah semburan yang terbaik untuk kawalan benar perang? Menggunakan drone atau menggunakan orang? Mungkin Encik Fahmi boleh jawabkan soalan ini. Ya ini kena minta royalty pada geng-geng drone ni kalau macam ni. Okey. Okey, baik. Jadi sini tuan-tuan. Okey. Sebenarnya semburan kawalan benar perang ni menggunakan drone ataupun guna orang manual lah. Orang ni manual lah. Jadi sebenarnya bagi saya kedua-dua baik. Kedua-dua dia ada kelebihan dan kedua-dua ada kelemahan dia. Okey, kenapa saya kata ada kelebihan-kelemahan? Okey. Sebenarnya kita boleh guna kedua-dua jenis kawalan ni. Pilih salah satu lah kan. Lepas sebab yang penting bukannya kaedah semburan drone ataupun orang, tetapi dosage ataupun dos yang diperlukan tu yang memainkan peranan. Kalau kata guna drone dan guna orang, dia dos tak cukup pun tak guna juga. Dan kalau kata guna orang tapi orang tu semua ataupun drone semua dia tak meluas ataupun kena kepada keluasan petak tu sendiri, sawah tu sendiri kan, dia tak cukup pun tak bagus juga. Jadi di sini yang saya tekankan adalah penggunaan drone ataupun gunakan orang, kedua-dua baik, kedua-dua bagus. Jadi cuma yang penting cuba tengok balik dos pada label. Ikut itu yang penting. Dos pada label dan semburan tu merangkumi ke semua kawasan petak sawah kita tu. Bukan dengan setengah orang bila dia kena serangan benar perang, dia kena bom kawasan tu, dia hanya galah pam, dia semua tangtu saja.
Tapi sebenarnya kawalan benang perang bila dah kena kat situ, maknanya kita kena buat keseluruhan petak ni. Jadi itu yang penting. Bukannya kaedah guna drone lagi bagus, lagi kena pada semua, tak. Bukan macam tu. Guna orang lagi bagus sebab ayat dia lagi lebih, tak. Bukan macam tu. Dia serta dia dosis yang bermain peranan dan keluasan yang kita cover tu. Itu yang penting, Cik Najah. Baik, terima kasih Cik Fahmi. Baik, saya ada lagi 3 soalan ya. So mungkin 2 soalan ni saya boleh bagi dekat Encik Badrul lah ya. Ada pendapat ni daripada para petani kita. Okay. Sesetengah pendapat mengatakan untuk mengawal bena perang perlu kering air dalam petak ataupun jangan campur racun. Betul atau tidak? Cik Badrul? Okey. Soalan yang bagus juga ni. Ni adalah amalan petani kita biasa, okey. Okey, kita tengok bila kita kena memahami keadaan pokok padi itu sendiri. Jadi ketika serangan bena perang tu, waktu tu apakah peringkat pokok padi? Apakah yang berlaku pada pokok padi kita? Kalau kita tengok pokok padi sedang dalam pengisian. So bila kita buang air tanpa melakukan kawalan, adakah bena perang itu akan lari? Tak, dia akan tetap ada di situ. Sebab kita katalah anak-anak lah, contoh anak-anak kecil. Dia nak meneruskan hidup, dia perlu apa? Dia perlu makan lah. Dia tak kira lah macam mana pun. Dia tetap akan makan. Kalau anak-anak kita mungkin dia riau. Kan? Dia menangis. Tapi bena perang ni anak-anak dia tetap akan berevolusi kehidupan dia. Maksudnya dia akan perlu memenuhi kitaran hidup dia. Jadi bila dia memenuhi, jadi dia akan tetap menghisap. Jadi mengurangkan air atau berbuang air daripada petak kita ni adalah satu tindakan yang bagi saya tidak tepat lah. Sebab dia takkan tanpa kawalan bena perang itu tetap akan berada di situ. Jadi kita kena tindakan kita perlu buat kawalan secara kimia. Dan secara biologinya buang air itu bukan cara biologi lah. Itu cuma pendapat-pendapat. Dan soalan dia kata apa? Tak perlu menggunakan racun tadi. Boleh kita kalau kita tak mau menggunakan racun, kita perlu bersedia untuk kehilangan hasil. Itu saja. Baik, ringkas tapi padat juga ya. Perlu kering air dalam petak? Tidak ya, para penonton, para petani kita. Baik, Encik Badrul. Satu lagi soalan yang menarik ni ya. Punca kehadiran bena perang, bulan berapa, masa bila? Kenapa serangan terjadi di tempat yang sama setiap musim? Pening ni. Okey, punca dia. Kalau kita tengok punca masa hadir kenapa tempat yang sama. Yang pertama sekali adalah punca dia adalah kawalan rumpai yang lewat. Bila kita kawal rumpai yang lewat, berlakunya rumpai itu dah besar dan dia akan jadi pohon-pohon mati. Maksudnya dia akan jadi rumput yang mati dan dia akan menutupi setengah kawasan. Jadi di situ kita telah menjadikan tempat itu sebagai perumah kepada bena perang. Yang kedua, batas kita. Kalau kita tengok hari ini batas kita, kalau tak bersih tu memang tempat dia. Bila tempat batas tu tak bersih, dia tempat dia untuk sebab kita takkan, kalau orang sembur racun pun dia takkan sembur sampai ke batas. Betul tak? Dia takkan sembur sampai ke batas. Jadi bila batas kita tak dicuci, jadi batas tu dah jadi tempat untuk dia. Yang ketiga, penggunaan racun yang membunuh secara satu generasi. Yang saya kata tadilah, racun yang berbentuk sentuhan. Contoh Cypermethrin 505, ada setengah guna 555. Cuma dia semua 5555. Sama ada 505, 5.5 ke, tapi dia yang penting kita tengok ada trin di belakang. Itu adalah racun yang berbentuk sentuhan. Okey, masa dia hadir. Masa dia hadir sebenarnya bena perang ni adalah waktu dia adalah lebih kurang 3. Kalau kita nak tengok dia datang awal, tapi 30 hari itu untuk kita buat pemantauan, mungkin kita boleh nampak dah. Dan waktu untuk semburan yang kita sesuai adalah 60 hari sebab masa tu koloni dia semakin besar dan sekali lagi untuk 80 hari. Okey, kenapa tempat yang sama?
tempat yang sama sebab yang pertama tempat yang menarik dia. Apa dia yang menarik serangga? Lampu lah. Jadi yang berdekatan dengan lampu biasanya akan kena serangan benda perang lah. Tempat yang kedua adalah tempat padi yang terlalu padat. Jadi racun ni, dia kalau dah padi ni terlalu padat, racun tak mampu untuk tembus hingga ke bawah. Okey. Dan yang ketiganya, tempat yang banyak hawak seludang. Sebab apa saya kata banyak hawak seludang tu ada benda perang? Kalau kita fikir secara logiknya, bila berlaku hawak seludang, daun dia jadi apa? Daun dia akan jadi lenyap ataupun basah-basah macam tu. Jadi dia dah jadi, bila padat dan lenyap tu, bawah tu dah jadi tempat yang sejuk. Kalau kita nak duduk pun, kita nak duduk tempat yang nyaman kan. Sama juga dengan dia. Dia perlukan tempat yang nyaman untuk pembiakan. Jadi salah satu adalah tempat yang menjadi padat dan juga ada serangan hawak seludang. Itu saja. Okey. Soalan cukup mas. Ini sangat-sangat cukup mas saya rasa. Okey, mungkin sebagai penutup soalan ya, Encik Fahmi boleh jawab soalan ini. Berapa harga kos kawalan Bena Perang? Okey, so berapa kos Kos saya memang betul-betul cepu emas ni, dia bagi emas kat saya aja ni. Okey, baik. Jadi untuk kos kawalan Bena Perang ni saya divide kepada dua lah, mudahlah. Okey, mudah faham lah nah. Okey, sebenarnya kalau kata kita guna racun yang bersifat sentuh. Bersifat sentuh ni dia mati saja. Dia bila kita semok dia akan mai pula lah. Lepas tu kita kena semok pula lah. Di situ kita kena, memang kos dia agak murah, tapi kita kena semok kerap. Okey, maknanya lepas 3-4 hari kita kena semok pula. Dia mati. Kita semok 3-4 hari dia mati. Lepas tiba dia mai pula. Lepas tu kita semok lagi. Jadi di sini kita nampak racun yang bersifat sentuh ni ada setengah juga yang dia membunuh sahabat ladang. Tu risiko yang kita perlu hadapilah kalau kata guna racun yang murah. Lepas tu dia jenis sentuh ni kan, setengah lah, bukan semua lah, setengah. Lepas tu, dan risiko dia juga, kita kena beringat lah, kalau kata guna racun jenis sentuh ni, dia akan, serangan dia tu, dia sekali mai, dia terus main yang teruk. Dia tak ada yang guna, dia kena sikit-sikit lah. Dia terus kena yang terus padat, terus padu, serangan yang sangat tinggi. Yang ini risiko kalau kata racun yang jenis sentuh. Jadi tuan-tuan kena bersedialah dengan kerugian. Dah semok sampai lebih pada 10 kali racun kawalan Bena Perang, tapi duk kena juga lah kali kena terus kena bom, habis rapat sebendang kan, walaupun semua racun lah. Okey, jadi itulah saya beritahu, sentuh dia akan kena semok kerap, lepas tu kos akan jadi tinggi, bersedia untuk kerugian yang tinggi. Okey. Seterusnya racun yang jenis serap. Ni serap pula nah. Racun jenis serap ni kalau dalam market, dia memang kos dia tinggi. Dia tak mahal tapi tinggi. Okey. Tetapi kelebihan dia, racun yang jenis serap ni, kita hanya kawal 2 kali je semusim. Okey. Jadi di mana ini adalah bertepatan dengan kita punya cadangan. Iaitu 2 kali kawalan di mana kita kena bunuh kawalan yang kira sebelum generasi yang kedua tu adalah masa padi umur 60 hari dan 80 hari. Dia dah bertepatan dah. Jadi kita nampak kos dia tinggi. Tetapi kita boleh tidak lena lah. Kita tak payah fikir sebab jenis serap. Serap ni yang bagus pasal kita walaupun dia masa semok tu Bena Perang tu tak ada. Tapi bila Bena Perang daripada petak keliling, petak luar, mai ke petak kita, dia hinggap je dekat batang pokok padi kita tu. Yang bagus dia, racun jenis serap ni bila dia kena je Bena Perang tu melekat kat batang pokok padi dia boleh mati. Ini dia. Jadi itulah kelebihan dia racun jenis serap. Jadi macam contoh macam pymetrozine ni, yang ni jenis racun jenis serap. Okey. Itulah jawapan saya, agak harap puas hatilah.
Okey, terima kasih Cik Fahmi. Saya harap para penonton clear, terang atas penerangan yang diberikan. Baik, terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada kedua-dua panel kita, Encik Fahmi dan Encik Badrul, di atas kesudian memberi pengkongsian ilmu kepada kita hari ini betapa pentingnya kita mengelakkan serangan benar perang. Kenali benar perang, awasi waktu serangan dan lakukan kawalan awal supaya dapat membendung serangan ini dari terus merebak. Kita sudah berada di penghujung webinar hari ini. Jutaan terima kasih kepada semua para penonton dan para petani yang bersama-sama menyertai kami. Jadi saya berharap segala perkongsian kami dapat memberi manfaat kepada para petani sekalian. Jangan lupa like dan share sesi ini dan ajukan sebarang soalan di ruangan komen. Terima kasih Daun Keladi, sehingga kita berjumpa lagi.